Kita selalu ada benda tu dalam, kadang-kadang kita bercakap dengan diri kita tanpa sedar. Kan? Kita tahu dalam beg duit kita ada berapa nak buat belanja makan, berapa nak buat isi minyak kereta apa semua. Jadi kita pun duk fikir niat untuk berinfak, malaikat mendoakan apa yang kita nak infak tu Allah Ta'ala ganti. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Jadi orang yang berinfak ni tuan-tuan, dia tak pernah rugi, dia tak pernah berkurang harta dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang berjaya dalam perniagaan, cuba tengok kalau dia buat temu ramah ke, tanya dia macam mana dia boleh berjaya dalam perniagaan, begitu begini. Kebanyakan yang saya duk tengok perhati, dia kata sedekah, bersedekah. Ya, ada sikit lebih, ada untung lebih, ada untung untuk dibawa pulang, ada dalam untung perniagaan itu untuk diinfakkan, disedekahkan. Tuan-tuan, sebaliknya orang yang bersifat kikir, yang bersifat kedekut, malaikat yang satu lagi pula berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mumsikan mana? Pegang. Apa? Nak kata genggam, mana dia kedekut lah. Ya. Munfiqan mana dia infak, mumsikan dia tahan harta dia. Dia tahan harta dia, tak nak bagi. Dengan maksud orang yang bersifat kikir, kau binasakan harta dia. Sebab itu kadang dia mempunyai harta yang banyak tapi tak cukup-cukup, kerana banyak perkara yang Allah Ta'ala tarik nikmat daripada dia. Sama ada rosak itu, rosak ini, rugi itu, rugi ini, berbanding orang yang berinfak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, siapa orang yang siapa orang yang tak sayang harta dengan tak sayang harta. Masa sebelum banjir tu, hujan turun pagi tu, saya hantar barang, saya berniaga ada buat makanan, saya hantar makanan. Lalu kedai nasi lemak hujan, dia dipanggil saya, suruh belilah nasi lemak dia. Saya angguk. Lepas tu nak patah balik, saya kesian tengok dia. Sebab apa? Bila hujan biasanya pelanggan kurang. Ya, pagi-pagi dah pukul 10 lah. Dah pukul 10 tu tengok mungkin jualannya masih belum habis, saya pun beli. Niat apa? Niat nak tolong dia, niat nak support dia. Sementara tunggu dia bungkus nasi lemak tu, saya call pihak surau Jumaat. Hari tu saya khutbah hari Jumaat. Saya umumkan, saya minta izin pada pihak surau untuk buat kutipan yang sama saya pernah buat sini dulu, bantu seorang sahabat yang ada hutang dengan bil hospital. Saya ceritalah, dia dengar saya cakap tu. Masa saya bayar nasi lemak, saya bayar duit, di hulu saya RM50. Saya untuk apa? Tadi tuan ada cakap ada derma untuk kawan kan? Ini derma saya. Saya terdiam. Kita duk fikir tuan-tuan, dalam keadaan dia susah meniaga, hujan turun, orang tak datang beli, kita tolong dia. Rupanya dia tu dalam hati dia ni lebih lagi nak tolong orang lain. Ini sifat apa? Sifat pemurah hati yang Allah letak dalam diri manusia. Kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita barangkali beranggapan orang senang suka berinfak. Orang yang susah mungkin dia kurang harta, untuk kelebihan harta untuk dia berinfak. Tapi kadang-kadang Allah letak orang yang susah ni lagi suka bersedekah berbanding orang yang lebih senang. Wallahu alam. Hadis seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma
fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah wattaqu syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jauhilah kamu daripada bersikap zalim, kerana sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan. Bila bersikap zalim, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kepada pelakunya. Jauhilah kamu sifat kikir, sifat kedekut, disebut asyuh. Sesungguhnya sifat kedekut itu akan menjadi sebab binasanya, bukan, kerana sesungguhnya sifat kedekut itu menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu yang beriman, Allah Ta'ala binasakan, bukan binasa mana hapuskan, mana Allah Ta'ala memberi kemudaratan, membalas mereka dengan kemudaratan akibat sifat mereka yang kedekut. Sifat kikir itu telah mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Waliyazubillah. Daripada sedikit-sedikit atau kecil-kecil perkara, dia boleh menjadi sebesar-besar perkara sampai kepada membunuh. Sifat kedekut atau sifat kikir ni tuan-tuan, dia membawa kepada, dia mula-mula kita nak harta kita je, sayang harta sendiri. Lama-lama dia bertukar menjadi apa? Harta sendiri pun dia, harta orang pun dia nak. Bila harta orang pun dia nak, berlakulah perebutan sehingga berlaku kepada safaku dima'ahum, mereka menumpahkan darah mereka, mana saling bunuh membunuh, wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan kehormatan mereka sampai kepada merampas kehormatan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ni hadis Nabi SAW bagi tahu apa? Sebelum kamu jadi macam tu, buanglah sifat kikir dengan memperbanyakkan berinfak. Tak banyak tak apa, sikit-sikit pun tak apa. Jangan sampai sifat kikir itu sampai menguasai diri kita. Hadis yang berikutnya juga riwayat Imam Muslim daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Dia sahabat, ayah dia pun sahabat, radhiyallahu anhuma. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. ورواه أبو داود وغيره بلفظ كفى بالمرء إثما أن يطيع من يقوت. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Cukuplah memadai seseorang itu yang tidak memberikan nafkah, infak kepada orang yang menjadi tanggungannya. Kafa disebut berdosa. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa, iaitu orang yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan dia. Hadis ni berkaitan dengan apa yang kita bincang dulu. Tidak menunaikan nafkah yang wajib kepada keluarga, isteri dan anak-anak. Sebab tu kita kena perhatikan kadang-kala apa penyebabnya. Kalau memang kita susah kerana memang tak cukup, tak apalah. Pendapatan kita tak cukup, kena buang kerja ke apa ke, menyebabkan kita tak mampu nak beri.
atau kurang, tak cukup memberikan nafkah pada tanggungan kita, isteri, anak-anak, makan minum. Tapi kalau Allah bagi itu cukup sebenarnya, tetapi digunakan pada perkara lain. Ya, ini sudah cerita banyak kali lah. Kalau rokok sekotak sehari RM20, sebulan boleh mencecah RM600. Kalau rokok dia boleh beli sebulan, tiap-tiap hari tak miss, tak pernah gagal beli sekotak rokok. Mesti beli, isak habis, habis rokok beli. Tiba-tiba keperluan anak isterinya yang wajib dia tak tunaikan. Dia kata, abang tak ada duit ni. Mana ada duit, tak cukup ni. Gaji abang besar mana sangat. Kalau dilihat pada pembelanjaannya, ada idha'atul mal atau tabdzir. Dia mensia-siakan harta ataupun dia membazirkan harta pada perkara yang tak perlu. Bahkan rokok pun semua orang tahu merosakkan diri. Maka itu kafa bil mar'i ithman, kata Nabi SAW, cukuplah dia itu dianggap orang yang berdosa, cukuplah dia itu dikira berdosa bila mana dia tidak menunaikan infak, nafkah kepada mereka yang berada di bawah tanggungan dia. Okey, itu hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz Imam Abu Daud, dia ada lafaz yang lain, maksud dia, cukuplah dikatakan berdosa seseorang itu yang mensia-siakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Dia mampu beri tapi tak bagi. Okey tuan-tuan, mungkin kita anggap nafkah anak isteri yang tinggal sebumbung dengan kita lah. Tapi kena ingat, bila berlakunya perceraian, isteri itu masih tanggungan kita dalam iddah. Habis iddah, dia tinggal rumah lain. Kadang-kadang orang sekarang ni, tempoh iddah pun dah isteri itu keluar rumah dah. Sebenarnya dalam tempoh iddah, suami kena benarkan dia tinggal sekali. Suami masih tanggung. Tempoh tu tempoh boleh rujuk. Kalau dia duduk serumah, mungkin lama-lama menyesal, boleh rujuk balik. Tapi orang sekarang tak ada dah, bergaduh-bergaduh sikit, ya, belum bercerai pun dah tinggal asing-asing. Bila berlaku perceraian, habis tempoh iddah, bekas isteri itu kita tak tanggung dah. Tapi anak, kalau mahkamah memberikan hadanah maknanya hak penjagaan anak kepada bekas isteri, anak-anak kita tinggal dengan bekas isteri, nafkah dia anak-anak tu tetap kita tanggung. Berapa banyak kes-kes mahkamah tuan-tuan yang mana bekas suami dia kata, dah engkau dapat jaga anak, engkau tanggung lah. Ini masalah berdosa. Siapa kata? Nabi SAW yang kata, mensia-siakan nafkah, tak bagi. Dulu masuk dalam surat khabar, ya, ialah kita sebab orang tak terkenal, banyak kisah kita yang orang tak tahu. Tapi bila orang terkenal, artis ke, ya, selebriti ke, apa saja benda berlaku rumah tangga dia, orang semua tahu. Jadi masuk surat khabar, hakim nasihatkan, walaupun kamu dah bercerai, dah berpisah, dah ada keluarga masing-masing, ya, yang suami pun dah kahwin lain, isteri pun dah bersuami lain, ya, anak-anak jangan diabaikan. Bukan tanggungan suami yang baru kepada bekas isteri untuk tanggung anak-anak dia. Tambah-tambahan pula kita panggil ditunjuk-tunjukkan kemewahan. Tunjukkan pakai kereta apa, makan dekat mana, kedai, restoran mewah, hidup mana, menunjukkan lifestyle dia yang macam tu.
Semua orang tahu apa dia buat. Yalah, kalau kita mana kita nak tunjuk pun tak ada guna. Tapi orang setengah ni, apa dia buat tunjuk. Kereta apa dia pakai, rumah macam mana dia tinggal, pakaian apa yang dia beli, gencu yang harga berapa, beg tangan, semua tunjuk. Dengan keadaan kemewahannya macam itu, tiba-tiba anak-anak yang tinggal dengan bekas isteri terabai, berdosa. Ya, mungkin isteri tadi dah ada suami baru, tapi bukan suami baru tu yang tanggung anak-anak, tetap nafkah daripada ayah, ya, yang mana anak-anak tu datang daripada benih zuriat dia. Tu jaga-jaga. Okey, kita ada sikit lagi masa, lebih kurang 16 minit lah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Imam Muslim juga meriwayatkan satu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa daripada Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف. Maknanya bersumpah. Silatahu bil halfil kadhib, wa fi riwayatin al musbilu izarahu wa thawbahu asfala min al ka'bayn lil khulaya. Ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak berbicara dengan dia. Allah tak peduli dia. 3 golongan. Okey. Bahkan Allah tidak memandang kepada dia, maknanya dengan pandangan rahmat. Ya. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa. Sebab kalau kita lihat dalam hadis-hadis, ada keadaan yang hamba ni dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia ada kesalahan yang dia belum bertaubat. Tiba-tiba Allah Ta'ala berkenan untuk hapuskan saja dosa dia, melayakkan dia masuk syurga. Dia rasa amalan dia tak layak masuk syurga, tapi adalah sifat dia yang menyebabkan Allah Ta'ala menghapuskan dosa dia, membersihkannya daripada kesalahan-kesalahan dia. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, dalam pada kita ni beribadat pun kena ada satu apa? Mengharapkan rahmat. Raja, ada letak pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kerana ada hamba-hamba yang Allah Ta'ala hapuskan dan bersihkan dosa-dosa dia pada hari kiamat, pada hari akhirat, menyebabkan dia layak masuk syurga. Sebelum itu maknanya kalau nak harap amalan dia memang tak padan, tapi dengan sebab rahmat Allah dibersihkannya daripada kesalahan-kesalahan dia. Jadi 3 golongan yang disebut ni, kata Nabi SAW, Allah tak mau bercakap dengan dia, Allah tak nak pandang dia, Allah tak nak bersihkan dia daripada dosa-dosa dia. Mana dia tak layak untuk mendapat rahmat. Baginda Rasulullah SAW menyatakan, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Baginda mengulangnya sebanyak 3 kali. Nabi ulang benda 3 kali. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, sungguh celaka dan rugilah mereka itu. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? 3 golongan ni, siapakah mereka itu? Baginda pun menjawab,
orang yang berbuat isbal, musbil, nanti kita sebut apa dia, musbil. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya yang kita sebut tadi. Dia ada tolong itu, tolong ini, dia sebut, ni saya lah yang buat ni saya lah yang derma ni, saya lah yang bantu. Ini dia suka apa pemberian-pemberian dia buat, dia suka ungkit. Tu. Ya. Dan orang yang ketiga, orang yang menawarkan barang jualannya dengan sumpah yang palsu. Sumpah yang palsu. Dikaburi dengan sumpah macam ni. Dia ada orang yang dia suka bersumpah, wallahi, barang yang dia jual tu bagus. Ya. Ada orang dia tahu barangnya tu tak bagus, tapi dia tak sampai guna nama Allah. Ni kereta tip-top, ni kereta second hand saya jual tip-top, free accident. Dia contoh je. Tapi kata wallahi, dia main nama Allah untuk memperkuatkan dakwaan dia supaya orang percaya. Ni kereta ni bagus, tak ada masalah. Owner dulu orang perempuan, jaga bagus, bawa anak pergi sekolah balik, tak ada rosak, tak ada accident. Dalam pada dia nak meyakinkan orang beli barang tu, demi Allah, saya sumpah ni demi Allah. Tapi orang Melayu tak pernah dengar lah. Orang Arab yang suka sumpah ni, wallahi kuais, wallahi, wallah, suka sumpah. Jadi bersumpah sehingga orang percaya, sedangkan barang yang dia sumpah tu bagus sebenarnya tak bagus pun untuk lakukan barang. Ya. Maka Nabi SAW kata ni tak layak dapat rahmat Allah. Tak layak. Allah tak mau tengok dia, Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak bersihkan dosa dia. Okey, dua tadi jelas. Saya nak balik pada musbil, iaitu orang yang berbuat isbal. Apa makna isbal? Isbal ini ialah memakai kain atau pakaian labuh bawah buku lali. Nanti dulu, jangan cepat sangat. Ini menjadi perbahasan fiqh di kalangan para ulama fuqaha. Boleh ke tidak kita pakai jubah kita labuh lepas buku lali? Maknanya labuh bawah buku lali. Bila kita lepaskan jubah kita labuh tutup buku lali atau bawah lagi. Mana perbuatan itu dipanggil isbal. Ya. Yang saya belajar, sepakat ulama hanya pada jubah atau kain saja. Orang Arab dia ada kain izar, kalau macam orang Yaman dia ada mikwas, macam kain plekat lah. Tapi kain plekat kita ni bulat, berjahit kan. Dia kain lepas tapi dia lilit-lilit macam kain batik kita tu dia pakai orang Yaman. So jenis yang tu tak boleh labuh bawah buku lali. Nanti dulu, belum lagi. Bagi mereka yang keras berpegang kepada zahir hadis ini, dia kata siapa pakai jubah labuh sampai bawah buku lali berdosa masuk neraka. Ya, sebenarnya ulama-ulama fiqh, antaranya Imam Nawawi sebut dalam kitab ni. Dia kata orang yang berbuat demikian, ya, mil ka'baitaini lil khalayak ni apa? Orang yang berbuat begitu dengan tujuan sombong. Zaman dulu kain ni mahal. Jadi kebanyakan orang biasa kain dia singkat. Jubah pun atas daripada ada kat betis lah, betis. Jubah mereka mungkin separuh betis atau bawah sikit. Siapa yang kaya biasanya dia suka pakai labuh-labuh. Tujuan dia untuk bermegah-megah dan sombong. Bila dia pakai jubah tu labuh dengan kain yang mahal, kain tu jenis mahal, syarat dia kain yang mahal, labuh, bila dia jalan tu berseret. Ada setengah pembesar dia suka pakai labuh-labuh sampai dia upah orang tukang angkat jubah belakang dia. Bila dia berjalan ada tukang angkat. Tujuan dia supaya dia megah. Yang itu dimasukkan dengan hadis ni, dia tidak layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang keras dan berpegang dengan zahir hadis, tu yang tuan-tuan tengok orang dok bahas tentang ni.
Mazhab Syafi'i kata sunat kita pakai jubah tinggikan sikit daripada buku lali, sunat saja. Sebab zaman kita ni tak ada orang dah pakai jubah bermegah-megah macam para bangsawan Quraisy atau Arab zaman dulu. Ada ke orang beli jubah dia labuh sikit daripada buku lali? Kau tengok aku, kau main action aku. Tak ada. Bukan tujuan untuk bermegah, bukan tujuan sombong, tak ada. Jadi sifat itu dah tak ada. Jadi orang pakai pakaian hari ni tu je lah. Mungkin dia beli dekat kedai, jubah tu memang labuh. Itu je. Apa hukum dia? Paling berat pun makruh saja, bukan berdosa. Apatah lagi sampai masuk neraka. Dan mengikut uruf pun kita pun biasa pakai kain plekat, biasanya memang labuh sikit, kan? Tapi kalau sunat diangkat, kita gulung kain plekat kita tu biar atas sikit buku lali. Sunat. Itu saja. Sampai yang lebih teruk lagi, sampai mereka menghukumkan hal itu kepada kain plekat. Seluar. 27 lambat lagi. Lambat ke? 26. 5 minit lagi. Sehingga saya belajar dulu, saya ingat lagi ada setengah-setengah pelajar Arab ni, Afrika, orang Afrika yang dia ikut zahir hadis ni. Biasa time solat, kita biasa ambil wudu, kita gulung seluar ni kita gulung, kan? Bila solat maknanya seluar kita tu memang dia terangkat lah, dia singkat lah daripada tu atas lah buku lali. Lepas habis solat kita gulung balik, buka balik. Dia kata ni pun masuk neraka. Saya ingat lagi, waktu solat lipat kaki seluar, habis sembahyang buka balik, masuk neraka. Macam tu kefahaman mereka terhadap hadis, teruk. Jadi saya masa tu dalam suasana, masa saya belajar mula-mula tu di Sudan, oleh kerana ramai jenis kepala macam ni, saya potong kaki seluar, saya jahit bagi singkat. Tak nak bagi orang buat dosa, kan? Kalau kita pakai jubah, memang jubah Sudan ni dia singkat, tak ada hal lah, kita beli tu memang dia jahit singkat. Tapi seluar yang kita pakai, tak, seluar ni kita memang pakai seluar labuh, pakai kasut, kan? Kalau kita seluar kita senting tu kan pelik, kan? Tapi oleh kerana saya dalam suasana tu, saya potong kaki seluar saya, tak mau bagi orang ni. Saya sama belajar kat Yaman, baru saya jumpa ulama-ulama hadis yang bahaskan hadis tu dengan lebih kita kata lebih jelas hukumnya. Antaranya Qadi Al-Amrani, Muhammad ibn Ismail Al-Amrani, bekas mufti Yaman, Qadi, bekas ketua hakim. Dia mengajar di Masjid Zubairi. Saya memang ikut pengajian hadis dia. Bila sampai pada tajuk hadis ni, isbal yang Nabi hukumkan orang yang jubah dia labuh ni, dia kata apa? Seluar tak termasuk hukum isbal. Siapa pakai seluar labuh bawah buku lali tak berdosa. Baru saya faham. Begitu juga saub. Hari ni zaman sekarang orang pakai jubah murah je. Jubah kita biasa harga RM50, RM70, RM90, RM100. RM100 tu tak kira mahal lah. Jadi kita kalau jubah kita beli macam ni pun, dia labuh, kita tak ada tujuan bermegah-megah atau sombong seperti mana diamalkan zaman dulu. Tetapi kalau kita singkatkan, kita potong, hantar dekat tailor, bagi dia dipendekkan kaki jubah ni, afdal, sunat. Tapi kalau saya biarkan je jubah saya labuh bawah buku lali pun tak sampai berdosa. Jadi sebab tu hadis ni saya kena terangkan betul-betul. Sebab apa? Saya jumpa golongan macam ni kat Malaysia pun ada. Maaf saya sebutlah tuan-tuan, budak-budak muda ni kadang dia belajar dengan ustaz-ustaz macam mana tak tahu. Ustaz tu pula baca hadis tak hurai panjang-panjang, tak hurai betul-betul, ya, ataupun ustaz yang ngajar tu memang berfahaman macam tu, dia kata sampai seluar apa ni. Takkanlah tuan-tuan seluar kita ni berlabuh tutup buku lali masuk neraka. Sebab itu hadis-hadis tu tidak boleh dinilai zahir saja, mesti ada kefahaman fiqh yang betul, ya. Sebab itu kita tidak mengaji hadis saja, tapi kita mengaji fiqhul hadis, fiqh yang ada dalam hadis.
Ya, wallahu taala alam. Itu saja tuan-tuan, dan saya minta akhirnya malam ni sumbangan untuk fisabilillah, tabung fisabilillah untuk disampaikan kepada operasi bantuan banjir. Masih banyak lagi operasi bantuan banjir yang sedang dijalankan sekarang ni. Jadi sumbangan tuan-tuan malam ni untuk tabung yang biasa disediakan tu, insya-Allah kita akan salurkan ke situlah, ya. Saya beberapa hari lepas, 3 hari lah betul-betul dalam operasi banjir. Memang melihatlah banyak perkara, tenaga kerja ada, kadang-kadang segi support kewangan tu perlu, ya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.